Kemerdekaan negara tanggungjawab semua, kewajipan rakyat dan pemimpin untuk memelihara. Selamat malam dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhajir Nasami, Berita Tengah Malam. Baik, perjuangan menuntut kebebasan pasca Perang Dunia Kedua telah menyatukan para pemimpin tanpa mengira garis politik. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam perutusan Hari Kebangsaan ke-64 menjelaskan kesatuan pemikiran itulah yang telah dijadikan asas dalam menolak gagasan Millennium dan seterusnya mencapai kemerdekaan tanah air. Nilai kemerdekaan negara ini terus dipelihara oleh kesemua Perdana Menteri Malaysia. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak Hussein, Tun Hussein On, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi, Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bukan sedikit pahlawan negara yang gugur dan terkorban dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan negara ini. Negara berterima kasih kepada perjuangan dan pengorbanan seluruh yang terlibat, terutamanya anggota keselamatan, tentera dan polis sejak dahulu sehingga kini. Jelasnya setiap negara yang mahu bangkit daripada sebarang kemelut perlu mengenali sejarah agar memiliki jati diri yang kukuh serta saling hormat menghormati. Bersempena sambutan ke-64 tahun kemerdekaan negara, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut mengajak seluruh rakyat membulatkan tekad memulihkan negara. Cabaran serentak wabak COVID-19 dan kegawatan ekonomi di seluruh dunia jelas menuntut kefahaman serta kerjasama segenap pihak, terutama dalam memelihara kestabilan dan keharmonian sebagai sebuah keluarga. Sempena Hari Kemerdekaan ini, kita perlu terus berjuang memerangi pandemik COVID-19 sebagai musuh yang paling utama. Kejayaan ini akan membolehkan kita membuka jalan pemulihan ekonomi negara dalam norma baru. Ekonomi wajar dipulihkan. Kesejahteraan rakyat perlu ditingkatkan. Keyakinan pelabur harus dikembalikan. Oleh itu, saya ingin menyeru kepada keluarga Malaysia agar segeralah mendapatkan vaksin sebagai salah satu ikhtiar pemulihan negara. Vaksin telah terbukti memberi impak positif terutamanya dalam usaha memerangi wabak ini. Berpandukan data dan fakta, Pengamal media berperanan penting menyebarkan patriotisme dalam kalangan masyarakat bagi menyelamatkan lagi sambutan Hari Kebangsaan. Justru ujar Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak Muhammad Taib Ubah, peranan itu tidak boleh diabaikan untuk memastikan kemeriahan sambutan dapat dirasai masyarakat meskipun dalam COVID-19. Maka tidak lihatlah, kita nampaklah. Mana kita lihat di media-media cetak dan media-media elektronik telah disiarkan di beberapa ruang TV di negara kita ini. Dan kita nampaklah kalau sekiranya media tak berperanan, maka tidak lihatlah, kita nampaklah hari-hari kebangsaan itu lebih meriah. Dan kita nampak memang peranan media itu amat penting dalam menyebarluaskan program-program hari-hari kebangsaan yang berkaitan dengan program-program nasionalis cinta ke negara di tanah air kita ini. Dan saya ucapkan tahniah dan terima kasihlah atas peranan media itulah. Beliau berkata demikian selepas sambutan Bulan Kebangsaan bersama warga media Negeri Perak 2021 di Ipoh. Bagi pengamal media, mereka perlu menghidupkan semangat sambutan Hari Kebangsaan dalam diri sebelum mengekspresikan kepada komuniti. Kalau media sendiri tak ada jiwa ataupun semangat untuk cintakan negara, macam mana kita nak menyemai semangat patriotik di kalangan kita punya pembaca ke dan pendengar dan sebagainya. Jadi walaupun dalam keadaan pandemik sekarang dan pandemik COVID-19,
jangan sekali-kali pandemik itu memudarkan rasa cinta dan patriotik kita terhadap agama, terhadap negara. Kita lah media yang sampaikan apa-apa event, apa-apa yang berpihak tentang patriotik kan. Kita je macam tak adalah rakyat rasa sunyi, sedu walaupun tak dapat sambut Merdeka. Sebab sebelum ni kita boleh berarak kan, rakyat boleh berarak macam biasa. Yes, definitely. Sebab Jalur Gemilang memang lambang negara lah, lambang negara. Jadi dengan adanya magnet sticker, bendera dan Jalur Gemilang, dia memang direct or indirect an awareness to show our love, our patriotic spirit for the country. Baik, COVID-19 bukan penghalang untuk terus menyumbang tenaga bagi membantu mereka yang memerlukan. Sebaliknya, membakar semangat kumpulan sukarelawan untuk terus berbakti meskipun berdepan risiko wabak pembunuh itu. Selaras konsep keluarga Malaysia, insan berhati mulia ini membantu tanpa mengira latar belakang bangsa maupun agama. Ikuti laporan Sazwani Samsu. Prihatin akan nasib yang menimpa penduduk Dian Kedah, 50 sukarelawan Selangor Volunteer Serve sedia membantu mangsa banjir di lokasi tersebut. Tetapi ada salah satu perkara saya rasa yang perlu kita bawa dan kita bantu di negeri-negeri yang kena bencana, yang kita pun tak minta bencana ini berlaku, sama juga macam COVID-19. Tetapi ini salah satu cara untuk kita membantu kerajaan negeri yang memerlukan bantuan. Okey, antara barang-barang yang keperluan yang kita bawa pergi ke Kedah adalah barang bantuan seperti beras, kicap, barang keperluan asas dan juga merupakan air mineral yang ditaja oleh Air Selangor dan ada sedikit wang tunai yang akan diberikan oleh Yang Amat Berhormat. Peserta yang mengikuti program ini wajib melengkapi 2 dos vaksin di samping perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Sewajibnya semua orang ni, yang mana rakan-rakan saya termasuk diri saya pun akan turun sekali. Kita ada syarat di mana setiap orang yang terlibat mestilah komplit dengan 2 dos vaksin. Kalau 1 dos ataupun tak vaksin lagi, kita tak benarkanlah sama sekali. Dan kita sentiasa mematuhi SOP dan kita juga sentiasa bekerjasama dengan pihak polis tentang permit. Kepuasan dalam meringankan beban mereka yang memerlukan sudah cukup memberi kegembiraan buat para sukarelawan ini. Memang saya suka untuk menolong orang yang biasa orang minta tolong ke apa. Saya memang suka, saya rasa gembira untuk tolong orang ramai. Selain membantu meringankan beban masyarakat terjejas, program SERVE yang dikelolai Penggerak Belia Selangor PEBS juga bertujuan bagi memperkasa sukarelawan yang terdiri daripada golongan muda. Tunggang hilang berani mati, itulah peribahasa yang sesuai menggambarkan sukarelawan-sukarelawan ini. Meski berdepan dengan risiko jangkitan COVID-19, namun mereka tetap mencurah bakti demi masyarakat yang memerlukan. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia prihatin, Merdeka! 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 Sazwani Samsu, Berita RTM. Jumlah kes baru COVID-19 di Malaysia hari ini 19,268. Jumlah kes sembuh pula 21,257. Manakala 265 kes kematian dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 16,382. Secara keseluruhan sebanyak 18,869 atau 97.9% daripada jumlah kes positif adalah dalam kategori 1 dan 2 iaitu tidak bergejala dan bergejala ringan. Selebihnya 399 kes atau 2.1% melibatkan kategori 3, 4 dan 5. Berikut pecahan pesakit mengikut kategori diikuti statistik harian COVID-19 dalam negara.
Dalam pada itu, 36 kluster baru dilaporkan hari ini melibatkan negeri Johor, Kelantan, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu, Perak, Sarawak, Kedah, Melaka dan Lembah Kelang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Ishak Abdullah menerusi kenyataan media memaklumkan kluster yang dikenal pasti melibatkan kluster tempat kerja, komuniti, kumpulan berisiko tinggi, pendidikan dan juga pusat tahanan. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan turut memaklumkan data terkini kadar kebolehjangkitan COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 1.01. Sarawak mencatatkan nilai RT tertinggi dengan 1.24 diikuti Perlis 1.20 dan Sabah 1.14. Kenyataan itu juga menyebut semua negeri mencatatkan nilai RT melebihi 1.0 kecuali Pahang, Melaka, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan serta Negeri Sembilan. Beberapa lokaliti di 3 negeri dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD iaitu Sabah, Kelantan dan Pahang. Ia bakal bermula pada 1 September sehingga 14 September 2021. Datuk Rozi Mat Saad, Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN melalui kenyataan di laman Facebook menyatakan lokaliti yang baru dikenakan PKPD di Sabah melibatkan lokaliti Kampung Lotong, Kota Marudu, Kampung Penagah dan Tonggot. Manakala Kelantan melibatkan 3 lokaliti di Latarik, Mukim Olak Jeram dan Kuala Krai iaitu Kampung Lata Tual, Kampung Tok Uban dan Kampung Kuban Kerian. Pahang pula melibatkan 2 lokaliti di Bera iaitu Kampung Batu Papan dan Kampung Batu Papan Tengah. Pelanjutan PKPD pula melibatkan lokaliti di Pahang iaitu Kampung Temalian, Mukim Uludong dan Raub. Manakala Sabah melibatkan Kampung Hidayat, Batu Empat dan Tawau yang sepatutnya tamat 31 Ogos 2021 tetapi dilanjutkan sehingga 14 September 2021. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti akan memberi tumpuan terhadap kajian dan pendidikan terutama dalam pengeluaran vaksin negara pertama negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Adam Baba menyatakan keyakinan tinggi terhadap kemampuan saintis tempatan dalam proses serta inovasi penghasilannya. R&D vaksin akan menjadi salah satu agenda utama mesti dalam masa terdekat. Kita akan menumpukan kepada tadilah program pembangunan dan research and development serta pengomersialan vaksin dan kita bersedia sebenarnya dengan input-input yang telah pun kita perolehi bahawa kita boleh bergerak ke arah menghasilkan vaksin kita sendiri dan ia sesuai ataupun serasi lah dia panggil dengan keadaan negara kita dan juga tujuan ekspor juga lah ya. Beliau ditemui ketika sesi lawatan ke kilang Solution Biologics Sendian Berhad di Teknologi Park Bukit Jalil. Ini merupakan lawatan sulung beliau selepas dilantik sebagai Menteri MOSTI. Baik, dalam perkembangan berkaitan, seramai 14.64 juta individu atau 62.6% daripada populasi dewasa negara telah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19 setakat semalam. Manakala 19.38 juta individu atau 82.8% telah menerima dos pertama menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin kini 34.02 juta vaksin ataupun juta dos. Sementara itu 302,804 dos vaksin diberikan semalam. Berikut data harian vaksinasi mengikut negeri.
Kemudahan internet kini sebahagian daripada keperluan serta hak asasi manusia. Justru inisiatif berkaitan dengannya akan diberi keutamaan serta terus diperkasa demi manfaat rakyat dan negara. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa menjelaskan pandemik yang melanda telah membuka jalan bagi mempercepat amalan cara hidup digital. Kehidupan tanpa kemudahan internet tidak mungkin akan menjadi lengkap. Tambah sekarang kalau kita tengok hatta anak-anak kita yang belajar di sekolah, kebergantungan kepada kemudahan sedemikian sudah menjadi satu perkara kelaziman. Dan kita harus melihat itu kerana kalau itu tidak disempurnakan, pembelajaran anak-anak kita juga akan turut berjejas. Tapi kehidupan-kehidupan yang lain juga. Jadi ini satu daripada perkara prioriti yang nak saya lihat. Termasuklah juga kita tahu kita ada telcos misalnya. They have been making money. During PKP, most business they were having problems, but telcos making money. Masa PKP kan, semua orang duduk rumah, work from home, semuanya pakai kemudahan itu dan mereka membuat keuntungan. Jadi saya nak duduk juga dengan mereka untuk melihat bagaimana mereka boleh giving something back to the society. Jelasnya selain memikirkan inisiatif-inisiatif baru, beliau memberi jaminan untuk meneruskan program memperkukuh rangkaian internet dan komunikasi yang dijalankan sebelum ini. Ujarnya lagi, usaha ini penting bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan komunikasi digital yang mantap, berkesan serta menyeluruh. 3 inisiatif tambahan diumum Kerajaan Negeri Perak di bawah pakej rangsangan ekonomi PRE hari ini. Menteri Besar Datuk Sarani Mohamad berkata sebanyak 34.8 juta ringgit diperuntuk bertujuan membantu masyarakat serta memulihkan semula ekonomi negara. Antara inisiatif tambahan yang akan dilaksanakan termasuk inisiatif berkaitan cukai tanah bermula 1 September bernilai 30.9 juta ringgit. Selain itu, RM400,000 juga diperuntukkan bagi membantu 4,000 mahasiswa di negeri itu menerusi bantuan secara sekali beri atau one-off. Dan bantuan ini akan dipecahkan kepada 2 kategori bantuan, iaitu 2,000 orang penerima bagi bantuan keuangan umum secara one-off sebanyak RM150 seorang dan pengenalan inisiatif baru melibatkan voucher tebus tiket pengangkutan awam sebanyak RM50 juga kepada 2,000 penerima. Ujarnya lagi, kerajaan negeri turut bersedia menyalurkan bantuan tambahan kepada Mak Tafiz sebanyak 3.5 juta ringgit. Beliau berkata demikian pada sesi penggulungan sidang DUN di bangunan Perak Darul Rizwan Ipoh. Kerajaan mengumumkan bantuan tambahan sebanyak 2.8 juta ringgit melalui Tabung Bencana Tanaman Padi TBTP Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI kepada pesawah yang terkesan akibat bencana alam yang berlaku di Yan dan Kuala Muda, Kedah. Datuk Seri Dr. Ronald Kendi menerusi kenyataan media memaklumkan kadar bantuan yang diberi adalah sebanyak RM1,800 per hektar dengan keluasan maksimum sebanyak 3 hektar. Jelasnya lagi, penilaian bagi pesawah terlibat akan dilaksanakan oleh Jabatan Teknikal tertakluk kepada prosedur operasi standard yang telah ditetapkan. Selain itu, pihaknya bakal turut memperuntuk bantuan lain daripada tabung bantuan bencana agromakanan kepada golongan sasar bagi meneruskan kelangsungan hidup. Terdahulu, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi mendengar taklimat ringkas oleh pengurusan tertinggi mengenai situasi banjir di Kedah dalam acara simbolik mengetik kad perakam waktu secara rasmi di pejabatnya di Wisma Tani hari ini seusai istiadat mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara. Operasi mencari dan menyelamat SAR adik Muhammad Adrian Muzaffar Muhammad Mazlan 6 tahun yang dilaporkan lemas pada 24 Ogos lalu ditamatkan petang tadi. Ia sekaligus menamatkan pencarian mangsa selama seminggu susulan tiada sebarang petunjuk ditemukan.
Ketua Bomber Zon 7 Limbang Awangku Muhammad Hazmin Awang Zainal memaklumkan operasi SAR pada peringkat awal dilaksanakan dalam radius 200 meter dari lokasi terakhir mangsa dilihat sebelum tenggelam. Ujarnya kawasan pencarian kemudian diperluas pada hari berikutnya dengan menumpukan pencarian di hulu dan hilir sungai. Tambahnya lagi, bomber lawas turut berdepan cabaran seperti keadaan cuaca hujan dengan keadaan paras air sungai yang berbahaya ketika SAR dijalankan. Operasi turut digerakkan bersama Angkatan Pertahanan Awam, Lawas, Polis Lawas termasuk bantuan penduduk kampung. Menurut saksi, mangsa bersama ibu dan adik-beradiknya dipercayai mandi di sungai di belakang rumah mereka sebelum dilihat tenggelam dan dikuatiri lemas. Sejak Sabtu lepas, individu di Selatan Sarawak yang berhasrat untuk rentas daerah diwajibkan memohon permit polis dan melakukan ujian saringan COVID-19. Garis panduan ini dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri bagi memperkemas prosedur operasi standard susulan peningkatan kes jangkitan wabak tersebut. Hasil ujian saringan didapati melalui dua kaedah sama ada RTK antigen atau RT-PCR yang mempunyai tempoh hasil ujian berbeza. Susulan arahan terbaru itu, Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Aidi Ismail memberitahu hanya 529 permohonan permit daripada 541 permohonan diluluskan sejak 24 jam lepas. 12 lagi permohonan ditolak kerana gagal menepati syarat yang ditetapkan. Dedahnya, daerah Kuching merekodkan permohonan tertinggi dengan 124 permohonan permit diikuti Padawan 98, Samarahan 92, Tepedu 91, Lundu 56 dan Bau 34. Beliau yang dihubungi pemberita di Kuching meminta orang awam supaya sentiasa peka dengan arahan terbaru bagi melancarkan proses permohonan rentas daerah. Baik, kita ke perkembangan sukan. Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu memulakan tugasnya sebagai Menteri Belia dan Sukan secara resmi selepas selesai mengangkat sumpah jawatan di Istana Negara hari ini. Ketiban beliau di Kementerian Belia dan Sukan KBS pada jam 5.15 petang disambut timbalan Ketua Setiausaha Abdullah Hassan serta Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Datuk Ahmad Sapawi Ismail. Turut sama melapor diri pada hari ini ialah Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Liang Ke. Selepas mengimbas pas kerja, Ahli Parlimen Tambun Datuk Seri Ahmad Faizal memasuki pejabatnya di tingkat 17 dan kemudian menyertai mesyuarat bersama pengurusan kanan KBS. Datuk Seri Ahmad Faizal menyatakan bahawa beliau akan berbincang dan mendapatkan taklimat daripada pengurusan kanan KBS terlebih dahulu sebelum merangka perancangan kementeriannya. First and foremost, tentunya saya bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri mempunyai pelbagai idea yang nak kami ketengahkan agar dia menjadi tumpuan ataupun fokus kepada Kementerian Belia dan Sukan, terutama sekali untuk kita 100 hari yang telah disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri itu. Tapi dalam masa yang sama saya berpendirian untuk mendapat briefings ataupun taklimat daripada semua jabatan-jabatan, daripada semua pegawai agar saya terlebih dahulu memahami Kementerian Belia dan Sukan ini luar dan dalam, kemudian faham tentang kekangan-kekangan yang ada dan cari jalan how the best way untuk kita letakkan perkara mana yang perlu menjadi keutamaan dan sebagainya. Selain itu, beliau juga sempat berluangkan masa bertemu atlet Paralimpik negara di Tokyo secara maya sejurus tamatnya mesyuarat berkenaan. Datuk Seri Ahmad Faizal bersama 29 menteri dan 37 timbalan menteri mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara hari ini.
Dalam pada itu, Datuk Seri Ahmad Faizal turut berjanji imbuhan bagi atlet yang mencapai kejayaan di Tamasya Sukan Paralimpik 2020 sama seperti edisi sebelum ini. Beliau berkata usaha yang dilakukan atlet negara mengharumkan nama Malaysia di pesada antarabangsa dianggap lebih bernilai daripada ganjaran yang diberikan itu. Tambahnya, ganjaran itu juga mampu menjadi pembakar semangat kepada para atlet yang sedang bertarung pada Paralimpik Tokyo ketika ini untuk terus mencapai kejayaan yang membanggakan. Di bawah skim hadiah kemenangan sukan, setiap atlet yang meraih pingat emas di Olimpik dan Paralimpik akan menerima insentif RM1 juta diikuti RM300,000 bagi perak dan RM100,000 untuk gangsa. Pemenang pingat juga layak menerima pencen bulanan sepanjang hayat sebanyak RM5,000 bagi emas, RM3,000 bagi perak dan RM2,000 bagi gangsa di bawah skim himbuan tetap Olimpik dan Paralimpik. Air mata kegembiraan mengiringi atlet powerlifting negara Jong Yi ketika menaiki podium selepas merangkul pingat perak kategori lelaki 107 kg di Sukan Paralimpik Tokyo hari ini. Yuki gagal menahan perasaan hibanya itu selepas tidak dapat meraihkan kejayaan bersama ibunya, mendiang Chow Gut Sing yang meninggal dunia akibat sakit jantung pada Oktober tahun lepas. Menurut Yiki, jika Sukan Paralimpik tidak dibatalkan kerana COVID-19 tahun lepas, ibunya sudah pasti dapat berkongsi kejayaan yang dilakarnya hari ini. Bagaimanapun, atlet berusia 32 tahun dari Kuching, Sarawak itu tetap gembira dengan kejayaannya itu meskipun gagal merealisasikan misi membawa pulang kilauan emas. So, dapat pingat perak ni pun puas hati lah. So, ni pertama saya dapat pingat di Paralimpik. Aku sudah 2 kali pergi Paralimpik. So kali ini aku berdapat pingat ni, rasa gembira juga, happy. Pada aksi di Tokyo hari ini, Yiki mengesahkan pingat perak dalam percubaan keduanya dengan angkatan seberat 237 kg. Pencapaian itu berjaya menebus kekecewaannya menduduki tempat ke-7 bagi kategori 97 kg ketika penampilan pertamanya di Rio 2016. Ini merupakan pingat kedua diraih kamp powerlifting negara selepas Boni Buni Agustin yang bertanding bagi kategori lelaki 72 kg mencipta sejarah merangkul emas pada tamasya berprestij itu Sabtu lepas. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Marilah kita sama-sama terus berganding bahu memulihkan negara dari ancaman pandemik COVID-19. Kita semua ialah keluarga Malaysia. #Malaysia Prihatin, #Demi Negara, #Menang Bersama. Terus kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini bersama kita hayati lagu tema Hari Kebangsaan 2021 Menang Bersama. Saya Mohan Cinasami, selamat malam dan salam sejahtera. Tersimpul sekian